قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jika maksiat itu berhubung dengan makhluk, yakni manusia, maka disyaratkan memulang, mengganti atau meminta dihalalkan. Tuan-tuan muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Bicaraan kita dalam tajuk taubat, sifat yang pertama daripada 10 sifat yang terpuji. Kita lihat dalam pertemuan yang lepas, rukun kepada taubat disebutkan di sini 3. Yang 3 ni kita kena ingat betul-betul. Sebab dia adalah merupakan rukun kepada taubat. Dan saya dah sebut ketiga-tiga ni juga adalah merupakan sifat hati. Walaupun yang kedua tu nampak macam berhenti dari melakukan maksiat tu adalah perbuatan zahir. Tapi yang nak menolak kita daripada berhenti tu, dia mari daripada hati juga. Hati yang mampu menolak zahir kita ni untuk berhenti daripada melakukan maksiat. Dan yang ketiga, azam. Azam tak ulang lagi dah. Azam yang putuh, maknanya azam sungguh-sungguh. Putuh maknanya kalau ayat biasa orang guna aci kerak jari lah, gitu. Faham dia orang Kuala Lumpur dia? Aci kerak jari lah, aku tak buat dah. Maknanya kalau buat mu kerak jari aku lah, gitu ibarat dia. Maknanya azam sungguh-sungguh tu tak akan ulang lagi dah dosa dan maksiat. Dia nak azam dulu. Lepas tu kalau takdir berulang pula, itu ketentuan Tuhan. Sebab qadar, qada dan qadar baik buruk semua Allah Ta'ala yang tentukan dah. Yang naknya kita jangan bermain dengan taubat. Bermain dengan taubat tu dosa pula. Dosa tu dosa dah. Bermain-main dengan taubat, dosa lain pula situ. Jadi nak biar azam sungguh-sungguh. Tak nak dah ulang maksiat tersebut. Andai katalah jatuh pula pada maksiat yang sama, bukan kita bermain-main dengan taubat, tapi takdir Allah Ta'ala kita tak mampu nak tepih, nak tolak pada masa tu, berlaku pula maksiat tersebut. Macam mana cara? Balik semula pada Allah, taubat lagi. Gitulah, walau 100 kali jatuh pada maksiat yang sama, kita tak ada jalan lain sebagai hamba, mesti balik pada Allah Ta'ala melalui jalan taubat ni. Jadi 3 tu syarat dosa kita dengan Allah Ta'ala. Apa contoh dosa kita dengan Allah Ta'ala semata-mata ni? Mungkin kita ada terlibat dulu makan riba. Dulu tak ada sistem Islam. Sekarang ni ada sistem Islam. Tapi antara sistem Islam dengan sistem riba, kita duk minat sistem riba lagi. Mungkin kita terlibat dengan apa? Berjudi dulu. Ataupun mungkin ada yang minum dulu. Tu dosa dengan Allah Ta'ala tu semua tu. Tak melibatkan anak Adam tu. Kita dengan Allah Ta'ala.
atau kita berfahaman, berakidah, beriktikad, berpegang dengan pegangan-pegangan yang salah. Tu tak ada melibatkan anak Adam, kita dengan Allah Ta'ala. Atau dosa apa lagi kita dengan Allah Ta'ala? Dosa riya. Tu benda dalam tu. Dosa riya, dosa ujub, dosa takabur, dosa hasad. Tu semua tu dosa antara kita dengan Allah Ta'ala. Dia mula di hati kita, lebih keluar di mulut tu bicara fiqh lah. Bila kita hasad, sampai keluar di perbuatan. Tu bicara fiqh lah pula nak menyelesaikan. Macam mana ni mu buat khianat daripada orang ni? Puncanya daripada mana? Hasad dengki. Kita duk cerita ni tentang hasad yang selagi mana hiduplah hati tu. Tu pun dosa dah. Kita duk bercita-cita supaya orang yang kita dengki tu hilang nikmat dia atau kena bala. Dosa tu. Maka dosa tu kita dengan Allah je. Tapi bila dia keluar di perbuatan zahir kita pergi khianat, buat jahat pada dia, tu melibatkan kita dengan anak Adam dah lah. Ni cerita setakat hasad dalam hati dia. Riak duduk dalam hati, takabur duduk dalam hati kita. Tu pun dosa dah. Bila dosa tu, kita dengan Allah Ta'ala. 3 syarat ni. Satu lagi yang kita sebut dalam pertemuan yang lepas, dosa kita dengan Allah Ta'ala juga, cuma kena tambah 1. Lepas 3 ni, tambah 1, iaitu melibatkan kefarduan. Maknanya, 3 rukun, tambah 1 lagi qada. Tambah 1 lagi qada. Tak qada, tak selesai. 3 rukun ni, menyesal. Tak semayang dulu. Puluh tahun tak semayang. Menyesal. Menyesal dengan makna nak semayang dah lah lepas ni. Lepas tu berhenti. Berhenti maknanya berhenti daripada tak semayang dengan makna semayang. Mula belajar tentang semayang. Mula bertatih semayang. Mula semayang. Lepas tu berazam tak akan ulang lagi dah tak semayang ni. 1 lagi kena tambah kalau melibatkan kefarduan. Kena qada. Tadi tak kena qada. Hasad dengki ada dalam hati kita. Riak, takabur, ujub. Yang tu tak kena qada. Walaupun hasad dengki Nabi sebut memakan pahala kebajikan. Tak payah qada kebajikan tu. Cuma pahala habis. Tapi kefarduan yang kita buat dah tu, tak perlu kita qada. Yang tu. Cuma taubat pada Allah Ta'ala atas sebab dosa hasad kita. Dosa apa? Dosa riak kita, ujub kita, takabur dan sebagainya tu, yang tu kena minta ampun dengan Allah Ta'ala. Baik. Tu beberapa jenis dosa kita dengan Allah. Malam ni sambung, jika maksiat itu berhubung dengan makhluk. Makhluk ni siapa? Anak Adam lah. Anak Adam. Dia pun dalam kurungan tu manusia. Maka 3 yang atas tu tambah lagi disyaratkan memulang atau mengganti atau minta dihalalkan. Itu syarat yang keempat kalau melibatkan anak Adam. Dosa yang melibatkan anak Adam, saya sebut dah dulu, ada beberapa jenis dosa yang melibatkan anak Adam ni. Dalam kitab Minhajul Abidin, dia bilang ada beberapa jenis. 1, dosa kita dengan anak Adam yang berbentuk agama. Macam mana contoh dia? Kita mensyirikkan anak Adam. Kita mengkafirkan anak Adam. Seorang yang Muslim, mukmin, kita syirikkan dia. Ataupun kita kata kafirmu ni. Kan biasa kita duduk dengar ayat-ayat gitu. Tak sekepala dengan kita, tak seideologi dengan kita. Kadang-kadang sampai tahap nak marah telajak, kita kata kafirmu.
Dulu-dulu lagi lah. Orang tak cermat dalam isu ni. Sekarang ni orang bila orang ngaji, orang cermat sikit dalam nak mengkafirkan. Bukan setakat mengkafirkan isu agama ni, membid'ahkan. Bukan setakat membid'ahkan, menyesatkan. Sebab kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap benda bid'ah ni adalah sesat. So bila kita kata orang tu buat benda bid'ah, maknanya orang boleh faham kita sedang menyesatkan orang tersebut. Isu yang dikatakan bid'ah tersebut pula, sebagaimana yang saya contohkan, bukannya isu yang melibatkan betul-betul perkara bid'ah yang dilarang oleh agama. Tapi perkara yang dibid'ahkan tersebut adalah perkara yang jadi perselisihan di kalangan ulama fiqh je. Gitu. Tapi kita dah membid'ahkan dia, menyesatkan dia dan sebagainya lah. Yang ni, bila melibatkan dosa dengan anak Adam, maka tak dapat tidak kita kena pergi ngadak dia. Kena pergi ngadak. Tu dipanggil hukum zati. Dipanggil. Hukum asal. Hukum asal melibatkan anak Adam apa-apa jenis. Tadi saya sebut satu jenis. Iaitu melibatkan agama. Apa-apa jenis dosa yang melibatkan anak Adam, hukum asal dia ialah kena pergi beradab dengan dia. Kalau dulu dosa melibatkan agama, katakanlah kita menyesatkan dia, mu sesat, mu kafir contohnya. Kalau mu kafir lagi bahayalah. Kalau dia tak kafir, kita kafir. Na'udzubillah. Itu lagi bahayalah. Kita mengkafirkan orang ni. Sebab tu kena berhati-hati. Orang hari ni lebih berhati-hati dah bila dia mengaji. Kalau tak mengaji, jatuh juga pada perkara-perkara tersebut. Cuma nak sebutnya ialah, bila kita kata benda tersebut pada si fulan bin si fulan, maka nak minta maaf tu, nak ampun, nak taubat pada Allah Ta'ala tu, syarat dia 3 yang atas tu, kemudian kena pergi temu dengan tuan dia. Tu hukum asal. Pas susah lah. Susah nak temu dengan orang ni. Kadang-kadang orang yang kita sesatkan, kita kafirkan, kita syirikkan dia tu, dia tak pernah bersua muka pun dengan kita. Lepas tu nak buat macam mana? Bubuh dalam Facebook, agama tak ajar bubuh dalam Facebook. Bubuh dalam Facebook, saya dulu pernah mengkafirkan, agama tak ajar kita ijtihad dosa. Kita dengan niat nak bertaubat daripada dosa kita. Lepas tu, orang yang kita kafir, yang kita syirikkan tu, kita tak pernah bertemu dengan dia. Nak macam mana Kita pun tulis dalam Facebook. Facebook ni, orang yang tak ada kena mengena dengan kita, boleh baca belakang. Maka perbuatan tersebut, agama tak ajar gitu. Kita pergi ijtihad umum. Yang kita ni orang yang berdosa jenis macam mana? Agama tak ajar. Kita pergi cerita maksiat dan dosa yang pernah kita buat, tak ada orang tahu. Tiba-tiba kita nak suruh orang semua tahu dosa itu. Itu agama tak ajar. Bahkan perbuatan kita mengijtihadkan dosa kita tu haram perbuatan dia. Dosa lain pula. Sebab tu kita kena selesai dengan dia saja. Pergi cari fulan bin fulan tu. Siapa dia? Depan nanti dia sebut tu. Jika dia kata. Dan jika tidak kuasa tu. Semua sini nak sebut dulu. Beberapa contoh. Satu, kitab Minhaj sebut ialah yang berkaitan dengan agama. Itu contoh agama tadi itulah. Yang kedua, berkaitan dengan diri. Diri anak Adam tu. Macam mana contoh diri anak Adam tu? Kita waktu muda dulu, orang panas baran. Tanpa orang mudah je bagi kita. Orang takut pula pada kita. Tanpa orang ni biasa. Orang ni kena tampar, orang tu kena tampar. Macam-macam orang kena tampar dengan kita. Zaman muda, bini kena tampar, anak kena tampar. Semua kena lempang dengan dia. Mari satu masa nak bertaubat pada Allah Ta'ala.
Tiga rukun atas kena pergi beradak dengan orang yang kita sentuh tubuh badan dia dulu secara zalim tu. Kalau dengan bini, kena pergi ngadak bini. Saya nak minta maaf dulu, saya pukul muka awak. Tu haram, pukul muka. Saya tampar muka awak dulu. Bila ni? 10 tahun dulu. Kalau bini ada lagi. Kalau bini tak ada dah, mati. Depan dia sebut nanti. Cuma nak sebut dulu, yang melibatkan diri. Kita pernah pukul orang. Maka kita kena pergi beradak dengan orang yang pernah kita pukul dulu. Pergi bertemu dengan dia. Minta dia halalkan. Tu dia sebut tu. Atau yang ketiga, melibatkan apa? Harta. Yang ni biasa duk berlaku. Melibatkan harta orang. Kita ambil harta orang ni, kita ambil harta orang tu. Kita tak pulangkan lagi harta dia. Kita pinjam barang orang, kita tak hantar. Buat macam harta kita sendiri. Mari ngaji bab taubat, barulah sedar. Harta orang aku guna ni. Maka kita nak bertaubat, kita kena pergi mengadak tuan dia. Pergi bertemu dengan tuan dia. 3. Yang keempat, melibatkan maruah. Maruah ni, umpama contoh, kita mengumpat. Kita mengeji. Kita memfitnah. Tu melibatkan maruah orang tu. Jatuh maruah orang dengan sebab kita fitnah. Tengok si fulan bin si fulan, kita kata dia tu anak zina tu. Tak ada ayah tu. Tu fitnah contoh. Jatuh maruah dia. Padahal dia anak yang ada ayah, ada bank sah taraf sebenarnya. Tapi kita duk jaja pada orang lain, dia ni tak ada ayah ni. Mak dia berzina dulu lahirkan dia. Tak jatuh maruah orang tu? Jatuh maruah orang tersebut. So macam mana kita nak minta maaf? Kita kena pergi bertemu dengan fulan bin fulan. Tapi mungkin fitnah ni payah sikit. Yang mana mudah sekali? Mengumpat. Nak mengeji, nak mencaci, nak kata huduh pada orang. Yang tu perlu kepada situasi kita marah, baru dia keluar mulut kita benda-benda yang tak lawa, benda tak cantik. Kata-kata keji, kata-kata huduh keluar di mulut kita. Tu waktu kita nak marah baru dia keluar. Mengumpat tak semestinya waktu kita marah. Waktu duk relax-relax. Lepas daripada dengar orang ngajar, keluar nak balik siapa di tempat motor tu. Mu nak dengar cerita. Mengumpat dia tak payah. Kita duduk molek-molek dengan si fulan bin si fulan. Kita mengumpat tentang saudara seagama kita. Tak perlu waktu tu mari perasaan marah, barulah kita mengumpat. Tak, dia tak serupa dengan keji. Keji ni kita nak kata huduh pada orang, memerlukan kita benci, nak marah pada dia. Baru kita kata dia tu sewil. Sewil faham tak? Dia tu ni gila lah. Dia tu ni tak itu ini dan sebagainya. Tu bila kita mari panah dalam diri kita, baru dia keluar perkataan-perkataan itu. Mengumpat tak mudah sangat-sangat. Bila dia mudah, maknanya senang berlaku. Lepas tu dosa ni bila dia senang berlaku, duk berlaku bila lagi mengumpat ni? Boleh jadi di balik kita lagi duk mengumpat. Tu nak kena tengok balik lah kita. Zaman-zaman muda dulu banyak sangat dosa-dosa ni. Ni dosa-dosa mengumpat ni. Sebab benda senang. Benda mudah. Mengumpat tak semestinya orang yang kita umpat tu tak dengar duduk di belakang kita. Dia ada depan kita pun dia jadi mengumpat juga. Cuma ghalibnya dia tak ada lah depan kita. Sebab kita nak cerita buruk tentang dia. Sebab tu dinamakan ribah. Ribah ni ambil daripada perkataan ghaib. Ghaba yaghibu. Daripada perkataan ghaib. Maknanya orang yang kita umpat tu tak ada depan. Ghalibnya berlaku begitulah. Sebab kita nak cerita tentang benda yang dia tak suka. Tapi dia dikira mengumpat juga bila kita bercakap tentang si fulan bin si fulan, saudara seagama kita, benda yang dia tak suka. Kita cerita depan-depan, kita duduk bertiga, kita tahu benda aib dia yang dia tak suka kalau kita cerita. Kita pergi cerita pada seorang lagi.
Dia tak suka kita cerita. Pun dikira mengumpat. Tu biar faham molek. Apatah lagi kalau kita tak pernah ngaji pun tentang mengumpatnya apa. Hasadnya apa. Sifat-sifat keji ni kita tak pernah ngaji. Macam mana kita nak tahu kita mengumpat? Kalau kita ngaji, kita boleh tahu. Ni dah masuk border mengumpat ni. Tadi buah molek-molek, tajuk tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa. Tiba-tiba masuk border mengumpat dah. Kita tahu sebab apa? Kita ngaji, ni dah masuk mengumpat ni. Tadi duk cerita pasal kereta je, beza. Masuk gula, contoh. Dah, beza gula ke apa, tuan-tuan? Bila masuk beza tentang apa? Beza kereta, tiba-tiba masuk tentang tuan beza pula. Bila masuk tentang tuan beza, kita ngaji bab mengumpat. Kita kata ni tak boleh ni. Ni mengumpat dah kita ni. Tadi tak apa tentang kereta. Bila masuk bab tuan dia, boleh jadi benda yang kita cakap antara kita dengan dia tu, benda yang tuan tu tak suka. Masuk mengumpat. Kalau kita ngaji, boleh berhenti setakat tu. Kalau tak ngaji, tak tahu border ni dah masuk mengumpat ni. Tadi muduk cerita pasal kereta okey lagi. Sekarang dah masuk sempadan mengumpat. Tapi dah tak tahu nak beza antara mengumpat dengan tak mengumpat. Sebab tu kena ngaji. Kita tak reti dulu lagi. Mula-mula balik dulu duk mengumpat dah dengan kawan-kawan sekelas. Zaman sekolah dulu duk mengumpat kawan sekelas. Zaman universiti mengumpat kawan universiti. Zaman kerjaya mengumpat orang yang bekerja sekali dengan kita. Zaman dah berkahwin mengumpat pasangan lain pula. Gi kenduri kahwin mengumpat pengantin, mengumpat mak pengantin, mengumpat ayah pengantin. Tu umpat belaka tu. Benda tak payah, benda senang sekali. Tapi ingat dia adalah dosa besar. Nak selesai macam mana? Kena gi temu dengan tuan dia. Tu hukum asal tu. Kita hukum asal dulu. Kena pergi cari, kena pergi bertemu dengan tuan dia. Siapalah tuan dia? Kita sendiri pun tak ingat dah. Kita mengumpat dia. Siapa dulu waktu aku mula-mula balik dulu duk mengumpat? Tak ingat dah kita. Jangan lupa, Allah Ta'ala tak lupa. Jangan buat tak ingat, Allah Ta'ala tak pernah lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak pernah tidur, mengantuk pun tidak. Tak pernah ada sifat lupa pada Allah Ta'ala. Apatah lagi dia ada kiri dan kanan ni duk kerja siang malam. Kita je lupa dosanya. Malaikat tak pernah lupa. Allah Ta'ala tak pernah lupa. Jadi kalau kita ada ingat-ingat orang yang pernah kita umpat dulu, rasa nak bertaubat dah, pergi cari tuan dia. Tu hukum asal. Gitu, kena ngadak. Susah tuan-tuan, dosa melibatkan anak Adam ni. Tak ngaji biasa senang belaka. Ngaji baru tahu. Oh, susah rupanya anak Adam, dengan dosa dengan anak Adam. Bila tahu susah tu kita beringat. Tak nak dah aku bercakap pasal anak Adam ni sebab apa? Susah. Bak taubat susah. Nak kena pergi cari tuan dia. Tapi kalau melibatkan Allah Ta'ala, lebih senang. Kita selesai dengan Allah Ta'ala je. Cuma kalau melibatkan fardu je, kena qada. Qada pun Allah Ta'ala tak suruh kita qada sekaligus. Qada lah selagi kita mampu. Qada sikit-sikit. Ada azam dalam hati kita nak habiskan qada ni sebelum kita mati. Tak apa dah pasal niat comel dah tu. Lepas tu menunjukkan pula usaha kita. Tiap-tiap kali semayang kita qada. Tiap-tiap kali semayang fardu kita qada. Sebab apa? Nak tunjuk yang kita ni bersungguh nak bertaubat pada dosa kita meninggalkan kefarduan. Tapi anak Adam kena pergi cari anak Adam tersebut. Baik. Yang kelima yang disebut dalam kitab Minhaj. Yang kelima melibatkan kehormatan. Melibatkan kehormatan. Tadi maruah. Ni melibatkan kehormatan. Apa contoh? Melibatkan kehormatan ni. Bawa anak dara orang. Berzina dengan anak dara orang. Berzina dengan bini orang ni. Beringat. Duk kerja sama-sama. Laki perempuan. Galik dengan bini orang ni. Dengan bini sendiri tak gorang pun.
Dengan bini sendiri tak manis mulut pun. Tapi dengan bini orang enggak. Teringat sempadan halal haram lah. Kadang-kadang jatuh pada berlaku maksiat. Pegang tangan bini orang. Bertepuk, bertampar dengan bini orang. Apatah lagi kalau akhirnya berlaku perzinaan antara kita dengan dia. Na'udzubillah, bukan kita orang lain. Berlaku perzinaan katakanlah. Tu melibatkan kehormatan. Maka kalau yang kelima ni kita nak bertaubat, kena pergi cari. Kalau dia anak dara orang, kena pergi cari ayah dia. Kalau melibatkan bini orang, kita kena pergi bertemu dengan suami dia. Tu kau masalah. Bukan senang tu. Nak pergi bertemu dengan ayah yang tak apa? Ayah tu pun kita tak berani dah. Kena dia pula pendekar mustar. Temu dengan pendekar pula. Kita yang tidak pendekar ni, ibarat apa? Tikus lah lari ke kucing. Nak bertemu dengan suami pula. Suami tu pula orang main gym. Ni, muscle ni besar daripada kita 2 kali kita. Muscle dia. Nak pergi bertemu dengan dia. Tapak tangan dia ni penuh muka kita. Tapi hukum asal wajib pergi ngadap. Baik, 5 tadi contoh tu 5 tadi bahagian yang ulama bagi tu. 5 ni melibatkan anak Adam ni. Melibatkan anak Adam. Bila kita pergi bertemu dengan dia, katakanlah. Kita pergi bertemu dengan anak Adam ni. Sama ada kita pergi tu nak memulangkan. Contohnya melibatkan harta. Kita ambil harta, kita nak pulangkan balik barang dia. Ataupun kita nak mengganti tu dia kata. Harta yang kita ambil dulu tak ada dah, punah dah. Kita curi motor, katakanlah na'udzubillah. Orang tu dia ambil motor. Lepas tu dia jual lah motor tu. Dia buka spare part semua. Dia buka jadi apa? Jadi seketul-seketul dah. Dia jual pula komponen-komponen tu. Satu-satu. Bukan dia jual sebiji motor tu. Nak cari mana lagi? Ada seorang sahabat saya. Motor kena curi. Tapi silap dia juga. Anak kunci duduk di motor. Anak kunci duduk di motor. Kalau hudud pun tak kena orang curi tu. Cuma nak sebutnya, orang yang mencuri tu boleh jadi tak cerdik kali. Dia buat lari motor tersebut, dia naik motor tu, habis minyak. Dia tinggal di Federal Highway. Duduk tepi jalan tu. Tuan motor ni lalu tengok motor dia ada. Alhamdulillah balik semula lah pada dia. Cuma nak sebutnya tak cerdik lah orang curi. Waliknya orang curi ni dia ambil seketul, dia buka, dia jual. Macam orang jual spare part tu lah. Gitu. Bila dah jual gitu, nak cari balik, nak ganti, kita yang boleh jadi yang mencuri tu, duit tak ada. Sebab tu duk curi barang orang tu, duit tak ada. Nak hantar barang yang sama, tak ada dah. Kita hancur-hancurkan dah. Kita jual sikit-sikit gitu. Kita jual tayar, kita jual rim, kita jual itu, ini dan sebagainya. Nak hantar yang seketul kita ambil, tak ada dah. Nak ganti dengan model yang sama, kita sendiri tak ada duit. Macam mana tu? Atau dia kata minta dihalalkan. Kok mana pun, kena pergi ngadak tuan dia. Tu. Nak memulangkan, boleh juga ambil contoh. Bawa lari anak dara orang. Suka sangat pada anak dara si fulan ni, bukan setakat bertemu je, bawa lari. Bawa lari pergi duduk dengan dia. Dengan tak kahwin gitu, bersekedudukan tu. Mari satu masa kalau nak bertaubat, kena hantar balik ni anak orang ni. Lepas tu, bukan setakat tu, sebut dah, minta dia halal tu. Bukan minta halal dengan budak perempuan tu. Temu dengan ayah dia tu. Dia ada wali dia. Ayah dia tak ada dah, pergi temu dengan adik-beradik lelaki dia. Kalau suami pula, kalau isteri melibatkan suami, kena pergi temu dengan suami dia. Minta halal. Minta halal ni maknanya minta maaf lah.
atas keterlanjuran tu. Tu 3 syarat tu disebut tu. Maka disyaratkan memulang, mengganti atau minta dihalalkan. Apa tu? Bila kita pergi bertemu, contohlah berani kita pergi bertemu ni. Pergi bertemu nak hantar balik barang ataupun nak ganti ataupun nak minta halal ni. Pergi bertemu dengan orang tersebut. Perbuatan kita pergi cari dia nak minta halal ataupun nak memulangkan, nak ganti tu, perbuatan itu adalah wajib. Bukan sunat dia, wajib. Bab hukum asal ni, kita hukum asal. Wajib kita pergi bertemu dengan dia sama ada urusan nak pulangkan, nak ganti, nak minta halal, wajib. Adapun alik dia, alik yang dizalimi, sunat memaafkan. Sunat je. Jangan pula kata aku dah minta maaf dah dengan mu, kalau mu tak nak minta maaf, kalau mu tak nak maafkan ikut mu tak boleh. Tak boleh kata gitu. Sebab bagi pihak dia yang dizalimi, memaafkan adalah sunat saja. Ikut dia je nak maafkan. Kalau dia tak nak maafkan, tak selesai kes tersebut. Maka kena tunggu waktu dia bicara di mana? Di hisab akhirat. Dia hisab dulu baru timbang. Di akhirat ni, hisab dulu. Maknanya kalau dosa kita melibatkan fulan bin fulan, maknanya kita akan bertemu balik dengan dia. Kita gidah bertemu dengan dia ni. Nak minta maaf apa yang kita dah buat pada dia. Tapi dia kata aku tak nak maafkan. Aku tak sangka, aku anggap mu ni kawan baik, rupa-rupanya mu khianat aku di belakang. Mu buat gini pada adik aku contohnya. Mu buat gini pada isteri aku. Aku anggap mu ni kawan paling rapat sekali ya. Daripada sekolah rendah belajar sekali, sekolah menengah sekali, universiti sekali, duduk serumah sekali dulu. Masa bujang. Tiba-tiba bila aku kahwin, aku ingat mu bolehlah tolong jaga, tengok bila berlaku masyarakah dan sebagainya. Tengok-tengok harapkan pagar makan padi. Bukan pagar rumah tu tidak, tuan-tuan. Ada orang kata pegar baca dia. Sejenis burung. Cuma nak sebutnya ialah, bila dia buat gitu, dia mari minta maaf. Contohnya, maka kalau orang yang dizalimi tu tak nak maafkan, tak salah pada dia tak nak maafkan. Cuma kita yang buat zalim ni kena ingat, kita akan bertemu balik dengan dia nanti di hisab akhirat. Tu antara benda yang kita boleh tahu dah. Akan berlaku nanti selepas aku bangkit daripada kubur nanti, aku akan bertemu balik dengan dia ni di tempat hisab. Sebab tak selesai, dia tak nak maafkan aku. Maknanya kita dengan dia akan pergi balik dengan Allah Ta'ala nanti. Isunya ialah, mu buat khianat pada aku, engkau berzina dengan isteri contohnya. Pergi menghadap Allah Ta'ala. Cerita depan Allah Ta'ala apa yang berlaku. Tu nak ceritanya ialah orang yang dizalimi hanya sunat memaafkan. Walaupun sunat, pahala memaafkan jauh lebih besar daripada orang yang wajib meminta maaf. Gitu pula agama. Supaya gini. Dia ada banyak perkara yang sunat pahala lebih besar daripada wajib. Antaranya apa? Bagi salam dengan jawab salam. Bagi salam, hukum dia sunat. Jawab salam, hukum dia wajib. Tapi dari sudut pahala, memberi salam lebih besar pahala daripada menjawab salam. Sama juga dengan orang yang berhutang, dengan orang yang memberi hutang. Kita berjanji dengan dia, kita bagi hutang ni pada dia. Berapa? 10,000 katakanlah. Tempoh masa kau bayar 20 tahun. 20 tahun tak habis lagi. Siapa dah tempoh 20 tahun? Tak habis lagi. Sebab apa? Mari Covid. Zaman Covid ni zaman orang susah. Zaman orang hilang pekerjaan. Kita duk dengar macam-macam. Yang Muslim bunuh diri itu pelik. Tapi berlaku waktu Covid.
Tu maknanya tekanan hidup sungguh tu waktu Covid tu. Kalau orang yang non-Muslim, yang tu tak pelik sebab dia tak ada agama kalau dia bunuh diri pun. Ni yang beragama Islam ni, ada yang bunuh diri ni. Nak beritahu kepada kita masyarakat bahawa masyarakat kita pada masa tu berada dalam tekanan hidup. Tekanan keuangan. Pada masa tu bertambah miskin tegar. Dia ada hutang lagi katakanlah berbaki 5,000. Tempoh habis dah 20 tahun. Tak habis juga bayar 20,000. Maka nak buat macam mana ni? Kita sebagai orang yang memberi hutang berhak untuk minta hutang. Dia yang berhutang sepatutnya dah kena habis bayar. Tapi dia berada dalam keadaan susah. Tu Quran kata, sekiranya dia berada dalam keadaan susah, fanadhiratun ila maisarah, wajib engkau bagi tangguh pada dia. Sehingga dia ada masa lapang untuk dia bayar. Wajib. Wajib tu kena tengoklah keadaan dia. Takut dia main-main. Tu tuan-tuan pandailah kan. Pandai-pandailah tengok keadaan dia. Kalau dia ni jenis memang liat nak bayar tu kita tahu. Jenis orang panggil macam tu. Ni dok ni memang betul-betul susah ni. Wa in kana dhu usratin. Kalau dia ni orang yang susah. Kata Allah, fanadhiratun ila maisarah. Wajib engkau bagi tangguh. Biar dia senang dulu. Bila dah masuk waktu lega, dah senang, habis PKP ni, dia pun dah ada pekerjaan, nampak dah maju dah progress dah kerja dia. Dia pula bayar balik. Tapi dalam keadaan macam tu, kalau kita mari rasa ginilah, tak apalah, 5,000 tu aku halalkan. Lebih besar pahala kita dapat berbanding wajib dia bayar. Gitu. Tu antara perkara yang sunat, yang pahalanya lebih besar. Ini pun sama. Kita mari ni nak bertaubat. Taubat ni wajib. Sebab apa? Kita ada dosa dengan dia. Dosa mengumpat, dosa ambil barang dia, dosa ambil harta dia, ataupun 5 jenis yang saya sebutkan tadi tu. Itu wajib kita pergi ngadak dia. Adapun di pihak dia memaafkan hanya sunat saja. Tapi kalau dia maafkan, pahala dia jauh lebih besar berbanding dengan kita ataupun orang yang datang nak minta maaf tadi. Yang hukumnya wajib pada asal. Gitu. Faham deh? Baik. Kali itu kalau tak ngaji, saya sebut dah, tak ngaji nampak senang. Bila ngaji baru nampak susah. Dan jika tidak kuasa, maka hendaklah. Jika tidak kuasa ni banyaklah. Kalau melibatkan harta, saya sebut contoh tadi, harta yang kita curi, kita ambil tu tak ada dah. Habis dah kita jual dalam bentuk satu-satu komponen. Habis licin dah. Nak ganti pun duit tak ada kita. Yang adanya nak pergi minta halal je. Tak kuasa nak hantar, nak pulangkan balik, nak ganti. Ataupun tak kuasa juga, boleh jadi yang kita umpat tadi tu tak tahu ke mana dah. Ataupun mati dah fulan bin fulan tu. Tu pun termasuk dalam tak kuasa juga. Ataupun tak kuasa dengan sebab contohnya kes zina tadi dengan anak dia ataupun dengan bini dia, contohnya anak tadi dihalau oleh si ayah. Tak tahu lagi bawa diri ke mana. Ayah pun tak tahu dah pergi ke mana. Ataupun dah meninggal dah waris-waris dia. Wali-wali dia. Ataupun si suami bila tahu kes tersebut berlaku, dia pun cerah bini dia, bawa diri. Pergi lain. Tak bertemu dah kita dengan suami. Itu termasuk dalam jika tidak kuasa. Bila jika tak kuasa ni, bila tak berkuasa nak mulang, nak ganti, nak minta halal, maka hendaklah dia kata ia seorang yang berdosa yang nak bertaubat tu, maka dia kena buat macam mana? Ni dia panggil hukum aridi pula. Tadi hukum zati, wajib pergi bertemu. Kok mana pun wajib pergi temu. Melibatkan ayah budak tu, suami perempuan tadi, wajib pergi temu.
Tapi jika tak kuasa, contoh kita kenal ayah dia ni, Tok Guru silat kawasan Nakhoda, Laksmana. Ada gelanggang silat dalam pagar rumah dia. Lepas tu ayah dia ni jenis panah baran pula. Kalau kita pergi temu dengan dia, jawab dia mudarat diri kita. Maka termasuk dalam jika tidak kuasa. Pergi bertemu dengan suami dia. Suami dia ni komando. Askar bukan askar biasa. Komando. Ni jenis paracuk berapa kali turun terjun dah. Duduk dalam air berapa lama dah diselam tu. Maknanya lalu proses nak jadi komando. Kita tahulah dari sudut fizikal dia jauh lebih gagah pada kita. Apatah lagi waktu insaf tu, kena tiup angin pun tumbang dah kita. Nak bagi tahu tua naif dah kita waktu sedar tu. Sebab apa? Ngaji kitab 20 sifat keji dan terpuji. Barulah mari rasa tahu ni dosa rupanya. Aku tak pergi minta maaf lagi dengan fulan bin fulan tu. Maka nak pergi bertemu, aku kenal suami dia ni bekas tentera, bekas tu, bekas ni dan sebagainya lah. Maka termasuk jika tidak kuasa. Gitu. Maka jika tidak kuasa, dia kena pakai hukum aridhi lah. Hukum yang mendatang. Maknanya asalnya wajib kita temu. Bila kita tak boleh kita temu dengan dia, cari tak temu dah, tuan dia mati dah, ataupun memudaratkan diri kita, itu dipanggil hukum lain pula kita kena pakai. Jangan pula kita ada kata wajib aku pergi walaupun aku kena tumbuk aku pergi. Tu agama tak ajar gitu. Haram buat gitu. Berdosa, sebab dosa tu satu dah berdosa. Kita pergi tu kita tahu dah kita kena tumbuk ataupun kita kena bunuh, katakanlah. Dosa pula situ. Sebab tu kena faham betul-betul dalam ngaji. Jangan duk buat, aku insaf dah, kok mana pun aku nak pergi temu dengan dia. Aku nak cerita, aku mengumpat dia, aku fitnah dia dan sebagainya. Tahu dah dia tu kalau kita pergi lenyek itu. Jangan pergi, dosa pula situ. Kita pergi pada tempat yang memudaratkan diri kita. Dia kena pakai hukum aridhi pula. Hukum yang benda mendatang. Gitu. Maka dia kata hendaklah ia seorang yang tak kuasa tadi tu. Tapi sini nak pesan dulu, jangan bermudah-mudah pula. Padahal boleh je kita pergi temu sebab apa? Ayah dia tua sangat dah, umur 80, 90 dah. Nak boleh buat apa lagi pada kita? Nak angkat tangan pun Parkinson dah contohnya. Tak boleh dah dia nak tampar kita pun. Pada masa tu jangan buat tak kuasa, pergilah bertemu dengan ayah dia. Cerita ke ayah dia, kita lah dulu buat lari anak tuan. Bawa pergi situ sini beberapa bulan ataupun tahun, katakanlah tak balik temu dengan tuan. Kita duduk sekali dengan dia tanpa nikah sah ayat dia. Cerita satu-satu. Tu sebab kita pergi tu, sebab wajib kita kena pergi temu. Dan ada kuasa, tak ada mudarat apa-apa. Tu kata jangan buat mudah pula berkuasa tak kuasa ni. Kita sendiri tahu boleh nilai lah. Baik. Tapi kalau betul-betul tak kuasa, maka nak macam mana? Maka hendaklah ia seorang tu bersungguh-sungguh mengikhlaskan taubatnya dan memohon kepada Allah supaya orang yang empunya hak itu meredakannya orang yang buat dosa tadi tu pada hari kiamat. Gitu. Nampak ringan sikit ni. Tak ringan mana juga. Sebab apa? Dosa kita dengan dia tetap tak selesai ni. Cuma dia panggil ini persediaan kita. Dosa kita dengan dia tetap tak selesai. Dosa kita ambil harta dia tak boleh pulangkan, tak selesai. Dosa kita mengumpat dia, fitnah dia, tak selesai. Dosa kita membid'ahkan dia, mensyirikkan dia, mengkafirkan dia, tak selesai. Dosa kita dengan anak perempuan dia ataupun bini orang, tak selesai ni. Habis tu kita tak pergi tu sebab tak ada kuasa je. Bila tak ada kuasa kita nak buat, pergi bertemu minta halal, minta pulang dan sebagainya, maka kita pun duduklah dalam keadaan bertaubat sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Lepas tu mohon pada Allah Ta'ala agar orang yang empunya hak tu reda pada hari kiamat tu. Faham ayat dia tu?
Maknanya apa? Maknanya kok mana pun kita kena pergi ngadak dia juga depan Allah Ta'ala nanti. Cumanya kita buat persiapan di dunia. Apa persiapan dia? Kita buat amalan, hadiahkan pahala pada dia. Supaya nanti di akhirat dia tak ambil pahala kita. Kita standby dulu dengan pahala, bagi pada dia siap-siap. Sebab tu ulama ajar antara istighfar. Walaupun istighfar ni tak waris daripada Rasulullah. Tapi benda Nabi ajar. Nabi suruh kita pergi minta maaf dengan orang yang kita ada dosa. Maka ulama tolong buat lafaz istighfar. Kalau tok-tok guru dulu, dia akan baca lepas daripada semayang. Lepas daripada istighfar, 3 kali yang waris daripada Rasulullah, dia tambah Astaghfirullahalazim. Dia tambah li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Yang tu nak. Aku minta ampun dengan Allah Ta'ala bagi diri aku. Dosa yang aku buat tak melibatkan siapa-siapa. Itu dosa aku dengan diri aku sendiri. Li wali walidayya, dan juga dosa yang ada dilakukan oleh 2 ibu bapa aku. Yang ketiga tu nak, wali ashabil huquqi alayya, orang-orang yang ada hak atas diri aku. Ni orang-orang yang 5 tadi. Yang kita buat dosa ni, melibatkan kita membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan, melibatkan maruah dan sebagainya tu. Yang tu kita sebut dalam istighfar kita, wali ashabil huquqi alayya. Maknanya kita buat persediaan, tolong minta ampun bagi dosa dia. Sebelum kita mati. Sebab kita tahu dah, kalau kita mati, kita kena temu dengan dia. Ataupun kita sedekah niat bagi pahala pada fulan bin fulan. Kita buat amal, kita niat pahala pada fulan bin fulan. Jangan rusing. Bab pahala jangan risau. Kita buat amal, kita sedekah pahala kepada orang yang kita pernah buat dosa pada dia, tak mengurangkan sedikit pun pahala kita. Jangan duk kira supaya harta kita. Kita ada 100, kita bagi dia 50, tinggal kita 50 lah. Itu dunia. Akhirat dak, di sisi Allah Ta'ala dak. Kita ada 100 pahala, kita hadiah pada dia, 100 kita ada di kita lah. Yang dia punya, yang kita hadiah pahala pada dia tu. Tu ulama sebut. Jadi, kita kena buat persediaan. Persediaan ni lah gunanya bila kita pergi di akhirat nanti, waktu hisab, Allah Ta'ala panggil dua-dua. Pergi ngadak, Allah Ta'ala akan bagi tahu, fulan ni, dia ada tolong istighfar bagi pihak kamu. Dia ada buat pahala, dia buat kebajikan, dia hadiahkan pahala pada kamu. Mu tengok ni pahala yang dia sedekahkan pada kamu, dia hadiahkan pada kamu. Mudah mati pun dia buat kebajikan, dia buat wakaf, dia pergi sedekah pada kamu. Pahala duk mengalir pada kamu. Ni pahala yang dia buat pada kamu. Ataupun dia tolong istighfar, minta ampun bagi pihak kamu. Mu nak maafkan dia ke tidak? Tu yang kata minta meredakan dia pada hari kiamat tu. Maknanya Allah Ta'ala boleh ubah hati orang yang kita buat dosa ni. Daripada kalau kata atas dunia tak puas hati dengan kita, Allah Ta'ala boleh jadikan hati orang ni puas hati dengan kita, reda. Tak apalah, dah membagi dah pahala pada aku maafkan kamu. Selesai di akhirat. Cuma nak sebutnya gitulah di akhirat. Kena pergi menghadap Allah Ta'ala juga. Lepas tu nak kena buat persediaan lah. Kalau kita tak buat persediaan di sini, di sana nanti, jawab dia diambil lah pahala kita. Bila diambil pahala kita, habis pahala kita, dosa dia mari atas pahala kita. Kita tanggung pula dosa dia. Macam mana nak buat persediaan? Ni ulama ajar pada dia, pada kita. Ikhlaskan hati, lepas tu minta dengan Allah Ta'ala supaya orang yang punya hak tu meredakannya pada hari kiamat. Reda tak boleh kita harap gitu saja. Kena buat persediaan. Antara persediaan saya sebut tadi, istighfar. Antara persediaan yang kita boleh buat ialah buat amal, buat kebajikan, hadiahkan pahala kepada orang yang pernah kita buat dosa. Yang kita umpat, kita tak tahu siapa-siapa dah. Niat pahala yang kita buat, baca Quran, baca Yasin malam Jumaat, bukan untuk kita saja. Untuk orang yang ada hak atas diri aku. Bagi pada dia, wahai Allah. Sebab kita nak minta maaf, tak ingat daripada umur 15. Bukan umur 15, tak mengumpat ni. Belum balik tu sedap dah mengumpat ni. Sampai ke hari ni duk mengumpat. Benda sedap. Tak melibatkan apa-apa. Tak melibatkan emosi dia. Duk sambil minum teh tarik dan sebagainya tu. Mengumpat sambil-sambil. Baik. Habis itu. Taubat ialah permulaan jalan bagi orang yang menghendaki akhirat yang selamat
Yang ini cerita kelebihan orang yang bertaubat lah. Yang atas tu rukun taubat tu yang penting dia. Baik, habis lu situ akan datang sambung. Taubat ialah permulaan jalan orang bagi orang yang menghendaki akhirat. Wallahu alam.